Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, semalam saya ada buat satu undian, survei, pungutan suara di dalam channel saya. Tentang isu yang sedang melanda Parti Keadilan Rakyat PKR, pimpinan Anwar Ibrahim. Soalannya ialah, siapa sebenarnya yang bermasalah? Sila undi di dalam ruangan komen. Siapa sebenarnya yang bermasalah di dalam PKR atau kerajaan sekarang? Adakah itu Rafizi Ramli, Anwar Ibrahim, atau PKR sendiri yang bermasalah? Saudara, sebelum saya teruskan keputusan dan beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini, saya mohon daripada Anda semua, tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Jika Anda merasakan Rafizi yang bermasalah, sila tulis nomor 1. Jika Anda merasakan Anwar Ibrahim yang bermasalah dalam PKR, sila tulis nomor 2. Jika Anda merasakan PKR yang mempunyai masalah, sila tinggalkan komen Anda dengan mesej nomor 3. Saudara, ada beberapa orang atau ada beberapa undian. 1,000 orang telah mengundi untuk persoalan ini. Sila undi siapa sebenarnya yang bermasalah dalam PKR. Jadi Anda boleh bantu supaya saya tahu apa masalah dan boleh diselesaikan untuk masalah tersebut. Tulis dalam ruangan komen. Baiklah saudara, sebelum saya bacakan beberapa komen daripada netizen berkait soalan ini, Anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen Anda punya komen pula. Dan saya perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita menjadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi kuat untuk membantu kita sehat, kita sukar untuk sehat, kita mudah kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi secara ringkas dan umumnya juga, apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi bijaksana karena dididik menjadi bijaksana, dapat mengenal mana musuh, mana lawan, maka secara langsungnya kita sembuh daripada sebarang jenis penyakit karena imun badan kita lah yang bertindak menyembuhkan kita sebagai doktor di dalam tubuh badan kita. Kan bagus macam tu. Ada doktor yang merawat kita di dalam tubuh badan kita yang dikenali sebagai imun. Jika Anda mahu sehat, pastikan imun badan Anda dijaga terlebih dahulu. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, juga halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tangguh-tangguh, Anda tangguh, Anda rugi. Saudara, jawapan kepada persoalan siapa sebenarnya yang bermasalah ialah sebanyak 1,000 pengundi telah mengundi di dalam ruangan media sosial saya. Dan daripada 1,000 itu, 45% menyatakan Rafizi yang bermasalah. Bermaksud, hampir separuh daripada pengundi PKR menyatakan bahawa Rafizi lah yang bermasalah. Namun demikian, untuk tempat yang kedua dengan peratusan undi 29%, PKR yang bermasalah kata netizen. Manakala Anwar Ibrahim pula dinyatakan sebagai bermasalah dengan 26%. Maknanya, dapatan daripada netizen seramai 1,000 orang ini dapatlah mewakili bahawa Rafizi sekarang ada masalah identiti. Dia tak tahu lagi apa yang dia mau perjuangkan selepas kalah dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Nampaknya kata netizen ada yang menyatakan Rafizi masih belum move on. Antara komen yang paling menarik sekali di dalam isu ini ialah ada seorang netizen kata Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10 berusaha memulihkan ekonomi negara dan ekonomi rakyat. Perlu diingat, perubahan demi perubahan terang-terang boleh dilihat dan amat membanggakan yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Yang bermasalah, jangan cuba berusaha menghuru-harakan pentadbiran negara. Rakyat sudah menyampah, muak, kata beliau. Jijik dengan menteri-menteri yang tidak bermaruah.
demi mementingkan diri, mengelak dari tindakan undang-undang negara, perbuatan salah laku yang dibuat. Ini yang menyebabkan gangguan pentadbiran negara oleh Perdana Menteri ke-10. Sedangkan rakyat bersyukur dan berdoa agar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri selama 2 penggal demi memulihkan kembali kerosakan negara yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang dahulu, kata beliau. Hutang negara sekarang Anwar Ibrahim yang berusaha membayarnya, bukan orang yang berusaha membuat utang. Jadi sekarang nak salahkan Anwar Ibrahim pula, padahal yang buat lain. Orang lain yang berak, kata beliau, orang lain pula yang bersihkan taik mereka. Macam itulah katanya. Saudara, jika nak negara dihuru-harakan oleh mereka, rakyat wajib menjadi mangsa segala macam kesusahan oleh pengkhianat yang busuk hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, katanya. Ada juga komen daripada netizen menyatakan bahawa Rafizi Ramli ini dulu saya hormati, tetapi sekarang ia dah berubah seperti sudu lebih daripada kuah. Adakah anda juga bersetuju dengan komen Saidin ini yang menyatakan Rafizi Ramli sudah berubah? Dulu dia mematuhi kepimpinan, begitu menghormati kepimpinan, tapi sekarang dia sudah berubah seperti sudu lebih daripada kuah. Ada lagi netizen menyatakan bahawa samalah Rafizi Ramli bagi aku pemimpin pelapis teratas. Tapi sejak dia kalah dalam pemilihan tempoh hari, Rafizi Ramli dah lain macam dah, kata beliau. Ada juga yang menyokong Anwar Ibrahim. Kata netizen, Anwar Ibrahim superhero. No one can beat him. Tiada yang boleh menandingi Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Namun, ada juga yang menyatakan pandangan Zaz Bravo kata, sooner or later, all of us will understand well about Rafizi Ramli through color. He is very cunning, super dramatic person to get nation attention, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ada lagi banyak komen daripada netizen. Antaranya Mazlan, dia kata Rafizi banyak bersabar. Jika nak jadi pejuang yang ikhlas, banyak rintangan dalam perjuangan ni. Tu belum kena masuk penjara lagi, katanya. Merujuk kepada Anwar Ibrahim yang hampir 25 tahun sengsara menderita, dihentam, dimasukkan penjara dan sebagainya. Akhirnya, dia naik juga sebagai Perdana Menteri. Suhairi kata, tetap sokong Rafizi. Kebanyakan yang komen kat sini, beranak pun belum masa reformasi, lebih baik diam, kata beliau. Sebenarnya Rafizi bermula tahun bila dalam reformasi PKR? Adakah beliau bermula dari awal? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi tanda tanya pada pagi ini ialah ke mana hala tuju seterusnya Perikatan Nasional. Kalau baru-baru ini sibuk orang cakap tentang Anwar Ibrahim turun, Anwar Ibrahim diarah letak jawatan dan sebagainya, rupa-rupanya yang paling bermasalah bukanlah pelantikan hakim negara, tetapi keadaan dalaman Perikatan Nasional sendiri. Mereka sibuk nak membentuk payung, nak membentuk gabungan, nak membentuk gerakan, nak membentuk macam-macam lah mereka bentuk. Tapi rupa-rupanya dalam pembentukan itu dapat dikesan satu perkara. Bagaimana hubungan antara parti bersatu PAS di dalam Perikatan Nasional. Adakah Perikatan Nasional kini sedang menuju ke alam yang namanya alam kemusnahan? Kerana semalam dalam satu pertemuan antara blok-blok pembangkang atau blok-blok bukan kerajaan, dilihat tidak ada satupun wakil PAS yang menghadirinya. Di mana PAS? Kenapa PAS tiada? Adakah Muhyiddin Yassin sudah mula melupakan PAS atau PAS yang tidak mahu lagi bersama dengan bersatu? Kalau itu betul, nampaknya Perikatan Nasional kini diambang kejatuhan dan kehancuran. Ada yang kata nak hancurkan Anwar, tapi rupa-rupanya rumah sendiri dah nak terbakar.
Cuba nak bakar rumah orang, tapi rumah sendiri dah mula terbakar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Baik, tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh dan tidak kuat melawan penyakit, kita mudah kena penyakit, tapi sukar pula nak sembuh. Dengan peningkatan daya imun badan kita secara umum dan ringkasnya, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Ditambah pula, terapi imun ini adalah terapi imun yang luar biasa, merangsang, mendidik dan juga menyimpan memori. Terapi imun ini luar biasa, penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan di seluruh dunia abad ini. Produk ini halal dan diluluskan oleh Kementerian Kesihatan serta diperakui oleh semua doktor-doktor di seluruh dunia. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan Anda bertangguh-tangguh. Pastinya melalui produk ini, mungkin ini jalan untuk Anda mendapatkan kesihatan Anda semula. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, ketiadaan seorang pun pemimpin PAS dalam pertemuan yang diketuai Pengerusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama ketua-ketua parti blok bukan kerajaan semalam, menimbulkan tanda tanya besar. Menerusi hantaran di Facebook, Muhyiddin telah mengadakan perbincangan bagi mendapatkan pandangan tentang penubuhan sebuah barisan rentas parti yang akan mengambil pendirian bersama dalam isu berkaitan kepentingan rakyat dan negara. Itu yang saya kata dalam mukadimah tadi. Sudah buat satu, buat lagi satu. Sudah tubuh satu, tubuh lagi satu. Kamu tubuh berapa banyak pun, kalau semuanya bukan untuk kepentingan rakyat dan negara, hanya untuk melindungi dan hanya untuk mencari isu untuk ditunggang dan hanya untuk tujuan meruntuhkan kerajaan atau nak menghuru-harakan politik negara Malaysia, apapun kamu buat pasti akan gagal. Kerana hanya berlandaskan dan berteraskan kepada perjuangan peribadi semata-mata. Itu sebabnya berapapun kamu buat, berapa banyak pun himpunan, berapa banyak pun payung, berapa banyak pun pertubuhan yang dibuat, rentas parti kah, rentas pemimpin kah, rentas negeri kah, rentas wilayah kah, rentas kampung kah, semuanya pasti akan gagal kalau itu bukan untuk niat rakyat dan negara. Kalau hanya sekadar menunggang kononnya untuk rakyat dan negara, semuanya itu pasti akan gagal. Beliau dalam kenyataannya berkata, penubuhan barisan rentas parti itu bertujuan untuk memperkukuhkan peranan semak dan imbang parti-parti pembangkang di dalam dan di luar parlimen. Namun, kelibat pemimpin utama PAS, parti komponen terbesar dalam Perikatan Nasional, tidak langsung terlihat dalam beberapa keping gambar pertemuan yang dimuat naik Muhyiddin. Muhyiddin cuma menyebut beberapa nama yang hadir dalam posting beliau dan tiada satu pun pemimpin PAS. Antara yang hadir Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau, Presiden Parti Rakyat India Malaysia dan juga Presiden Parti Pejuang serta pemangku Presiden Muda Amira Aisyah. Selain itu, Presiden Putra Datuk Dr. Ibrahim Ali, Timbalan Pengerusi Parti Sosialis Malaysia, juga Ketua Belia Parti Progresif Penduduk Malaysia dan Presiden Berjasa, Presiden Bersepakat dan Presiden Parti Kemajuan Malaysia. Ketiadaan PAS dalam pertemuan itu menimbulkan persoalan. Apatah lagi apabila parti-parti sekutu dalam PN seperti Bersatu dan Gerakan hadir dalam perbincangan penting itu. Menjadi pertanyaan sekali lagi, adakah ini petanda Perikatan Nasional akan tumbang dan bubar? Kita jumpa lagi. Bye-bye.